Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Video yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah video rakaman kelas RBT tahun 4 Semakan 2017. PDPR pada kali ini adalah berkenaan dengan kotak pembungkusan makanan, di mana video ini memaparkan mengenai kepentingan reka bentuk pembungkusan makanan dan lakaran kotak pembungkusan makanan. Okey, marilah sama-sama kita menonton video ini. Sekiranya bermanfaat, sudilah subscribe dan like video ini. Terima kasih. Okey, sedia. Nama siapa yang akan keluar? Cikgu nak nama, dia akan baca salah satu kepentingan dia di mana mengelakkan produk daripada tercemar. Okey, dan cikgu nak kalau boleh kamu buka kamu punya video dan buka mic bila kamu baca tu, sebab ini ada dalam rakaman. Okey, boleh ya? Okey, kita mulakan. Okey, Kak Vina. Okey, Kak Vina. Kak Vina. Boleh buka suara Kak Vina? Mengelakkan produk daripada tercemar. Okey, kejap ya Kak Vina. Cikgu tak nampak. Okey. Yang pertama, apa dia? Kepentingan reka bentuk pembungkusan. Mengelakkan produk daripada tercemar, bahan yang tercemar, menjejaskan kesihatan dan Satu tidak saja. dapat digunakan. Satu saja. Kita baca satu saja. Okey, betul. Mengelakkan produk daripada tercemar, bahan yang tercemar, menjejaskan kesihatan. Okey. Okey, tadi dah salah satu kepentingan dia tadi. Okey, terima kasih Kak Vina. Okey, salah satu sebab kepentingan pembungkusan. Pentingnya kenapa kita mesti bungkus makanan kita? Sebabnya untuk mengelak daripada pencemaran. Bahan yang tercemar boleh menjejaskan kesihatan dan tak dapat digunakan lagi Kamu nak makan tak nasi yang dia letak je dekat pinggan tapi dijual kat tepi jalan? Nak tak? Tak nak. Tak nak. Biasanya tak nak kan? Okey, kita mesti nak dia berbungkus. Kita mesti nak dia ada dalam bungkusan. Kalau kamu bawa pergi sekolah pun, bekal pun, biasanya kamu letak dalam bekas makanan. Itu pentingnya pembungkusan. Okey, seterusnya kita pusing lagi ya. Kita tengok yang kedua, siapa yang kena? Siapa yang kena baca? Okey. Rusdina. Okey, cikgu bila dia dah jawab, cikgu akan keluarkan nama lah untuk bagi peluang pada yang lain. Okey, Rusdina. Rusdina, boleh Rusdina? Boleh buka mic Rusdina? Boleh cikgu, boleh. Kalau boleh buka kamera sekali. Cikgu nak kalau boleh buka kamera sekali ya. Kalau boleh kita biar sebab nanti kawan-kawan kamu boleh tengok siapa yang baca. Ni suara siapa yang baca ni. Okey, baca Rusdina yang kedua. Kepentingan reka bentuk pembungkusan makanan yang kedua. Okey. Mengawal keselamatan produk. Mengawal keselamatan produk. Okey, dia punya penerangan. Keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Pentingnya dua adalah mengawal keselamatan produk, di mana keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Okey, terima kasih Rusdina. Terima kasih Rusdina. Okey, yang kedua, dia mengawal keselamatan. Okey, dia mengawal keselamatan. Maknanya produk kita akan selamat dan terpelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Contohnya macam kalau kamu beli walaupun dalam bentuk cecair, contohnya macam sardin. Okey, sardin.
dengan adanya tin yang membungkus dia, dia mesti dalam bentuk bagi tin. Kalau dia bagi dalam bentuk, contohnya dia bagi dalam bentuk plastik, okey, sesuai tak pembungkusan produk sardin tu untuk guna plastik? Sesuai ke tak pembungkusan tu? Sesuai atau tidak? Tak sesuai kan? Sebab masa orang baling-baling simpan masuk dalam stok mungkin terkena benda tajam. Bila terkena benda tajam boleh bocor dan akhirnya rosak. Okey, seterusnya untuk kepentingan yang ketiga, kita pusing lagi ya. Okey. Siapa yang kena? Okey, Ahmad Nazmi. Okey, Ahmad Nazmi boleh buka mic, boleh buka ni. Boleh buka kamera. Okey, kamera dengan mic sekali ya. Okey, boleh baca. Cikgu tak nampak muka, cikgu nampak rambut je. Okey. Macam gamer dah. Macam radio ni, DJ radio dah. Tak apa, betul lah Nazmi. Okey. Okey. Melindungi mutu dan fizikal produk. Produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang baik. Okey. Baca sekali lagi. Sekali lagi. Melindungi mutu dan fizikal produk. Produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang baik. Okey, bagus Terima kasih Nazmi. Okey, yang ketiga dia. Terima kasih cakap-cakap. Okey, yang ketiga dia melindungi mutu dan fizikal produk. Produk bila ada pembungkusan yang sesuai, okey, mengikut apa yang kita bungkus, produk itu, jadi dengan pembungkusan tu dia boleh produk tu boleh bertahan lebih lama, mungkin ada yang sampai setahun, mungkin ada yang sampai sebulan, 2 bulan, dia lebih lama dan dalam keadaan yang lebih baik. Okey, yang last kali kita tengok siapa yang kena. Pusing lagi. Hilman. Wan Muhammad Hilman. Okey, Hilman. Okey, Hilman boleh ni. Hilman boleh buka ni. Boleh buka mic dengan video. Kalau boleh dengan video sekali ya. Boleh buka video mic. Kan comel tu. Dah lama tak tengok Hilman kan Hilman? Dah makin comel lah. Okey. Menyampaikan maklumat produk. Okay. Maklumat yang lengkap membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk. Rasanya Hilman boleh terangkan tak? Faham tak maksud dia? Tak. Okey, tak apa. Tak apa Hilman. Okey, terima kasih. Okey, maksud dia dalam pembungkusan, okey, ini kita anggap pembungkusan maksud cikgu pembungkusan okey, maksud cikgu pembungkusan lebih kepada yang berada dekat supermarket. Yang ini kita yang bungkus makanan nasi lemak tu cikgu tak kira lah sebab maksud cikgu pembungkusan yang ada ada dia punya ni. Kejap. Kita cari kat internet tengok. Contoh. Maksud cikgu macam ni. Setiap pembungkusan ni, kalau kita tengok, dia ada dia punya maklumat. Okay. Maklumat dia. Alamak, tak nampak. Okay, setiap yang ini, dia ada maklumat dia sendiri. Contoh dia, bila dia expire date. Okay. Nama dia, expire date dia, kandungan dia.
Sebenarnya semua yang kita makan dalam pembungkusan dia, dia memang ada kandungan dia. Contoh macam ni. Kan cantik nampak ni. Tak ada view. Okey, ini semua contoh-contoh pembungkusan makanan yang banyak. Ni contoh dia. Ada banyak jenis pembungkusan makanan yang ada dekat supermarket, yang ada dekat pasaran. Okey, setiap pembungkusan makanan ni dia ada warna yang berbeza, bentuk yang berbeza. Okey, dia ada reka bentuk yang berbeza. Semua sebenarnya bersesuaian dengan produk yang ada kat dalam dia tu. Okey, dan kalau kita tengok setiap pembungkusan makanan tu dia mesti ada nama produk tu, jenama produk tu, company dia siapa. Paling utama kalau boleh kita kena biasakan paling utama kena kita biasakan tengok expire date dia. Bila tarik luput. Tarik luput dia tu penting. Kadang-kadang takut kalau kita makan makanan yang dah melebihi tarik luput boleh menyebabkan keracunan makanan. Selain daripada tarik luput, kita tengok juga kandungan. Dan bagi orang Islam, kalau boleh pastikan ada logo halal. Okey. Kalau boleh mesti ada logo halal lah. Tapi ada setengah contohnya macam pembungkusan makanan yang daripada produk Bumiputera, yang kita tahu daripada makcik kita ke, daripada pakcik kita, saudara kita, jiran, biasa dia orang buat pembungkusan biasa sahaja, kosong, plastik, kotak biasa sahaja. Tapi kalau kita yakin, kita tahu dari siapa, kita boleh tak payah nak logo halal pun tak apalah kalau kita yakin. Tapi kalau was-was, kita jangan makan, okey? Cuma sampai call 12 je. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya. Okey, sekarang cikgu nak, ini contoh jana idea. Kalau kamu nak jana idea sendiri, tak apa. Okey. Tapi, yang pada hari ini cikgu nak kita sama-sama buat benda yang sama ni, melakar reka bentuk. Okey, nampak tak yang ini? Okey, semua sediakan kertas. Okey. Okey, sediakan kertas, buku, maksud cikgu buku tu dengan pensel, pemadam dan pembaris. Okey, kalau boleh ikut yang cikgu buat ni, kamu ikut sekali ya. Cikgu lukis, kamu pun ikut lukis sekali. Okey, tengok. Okey, kita buat yang ini. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu juga sebab mungkin yang pakai handset tak berapa nak terang. Okey. Cikgu bagi contoh kat tepi ni Okey, kita mulakan dengan satu garisan dahulu. Okey. Cikgu lukis kat sini, kamu lukis dekat buku ya, dekat kertas. Kalau tak ada buku, kertas. Okey, kita mulakan daripada yang ini dulu. Kita ambil garisan ni. Okay, kita buat satu garisan 7 cm tu. Okey. Aish, besar. Cikgu buat kecil saja. Okey, dah buat satu garisan. Okey, yang ini siapa nak buka mic boleh buka mic ya. Jadi boleh terus tanya cikgu, boleh terus cakap. Okey, dah. Kita akan buat lakaran 3D. Okey. Yang kedua, kita buat lagi satu. Kalau ada pembaris, guna pembaris ya. Dan kalau kertas kamu tu besar, okey, dah. Cikgu buat melintang boleh ke cikgu? Apa dia? Buat melintang. Buat melintang. Buat melintang. Melintang. Okey. Dah, yang kedua buat garisan. Ni garisan lurus. Satu garisan dia bukan lurus sangat lah. Dia sending sikit je ke sini.
Okey, yang ini sengit, condong, yang ini condong sikit sangat. Kemudian kita cantumkan dia. Kemudian kita cantumkan dia. Cikgu punya susah sikit lah. Kalau mau pakai pembaris boleh. Okey. Kita cantumkan keempat-empat ni. Okey, semua dah sampai ni. Ada 4 segi ni. Macam trapezium. Macam trapezium sikit Okey, dah sampai sini. Dah cikgu. Okey, dah. Okey, satu lagi kita buat garisan yang sama dengan ni kat ujung tepi. Okey. Sengit sikit saja juga, sengit. Okey. Dia pastikan dia tinggi sikit daripada ni dan tinggi sikit daripada ni. Jadi, bila kamu sambung dia akan tinggi sikit. Sorry. Sekejap Cikgu nak dia tinggi sikit. Dia kena tinggi sikit. Tinggi sikit. Okey, dah. Siapa nak dia punya? Dah cikgu dah. Dah. Okey, kemudian yang ini kita cari satu titik kat sini, atas ni. Atas ni satu titik. Kita buat satu titik sini. Atas sikit ya. Dia buat macam bentuk. Okay, tapi jangan terlampau atas lah. Satu lurus macam ni. Kemudian untuk kita sambung. Okay. Ini dengan ini sama. Yang ini dengan ini sama. Atas ni segi 4. Tepat. Ni pun segi 4 tepat. Kalau daripada sisi ni kita nampak macam trapezium sikit Okay, boleh yang ini dah boleh? Dah? Okey, yang ini kita buat garis-garis. Okey, bila bentuk 3D, dia bahagian dalam pun mesti ada garisan. Tapi dalam bentuk titik-titik macam ni. Okey. Jangan sampai kat sini tau. Sampai sini saja, kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan dia. Dah titik sini, sambung kat tepi pula. Okey. Dah. Garisan dalam mesti ada. Okey, kemudian kita akan agak-agak daripada kita nak ke atas, nak buat penutup dia. Agak-agak yang ni, atas dia ni, dekat separuh ni. Dia dekat sini. Tapi janganlah lukis yang tengah tu, jangan lukis. Agak-agak sahaja. Okey, dah. 2 garisan ke atas. Boleh 2 garisan ke atas. Masih lagi sengit juga. Boleh cikgu. Okey. Ini penutup dia. Siap. Dan yang depan ni kita kena ada satu lagi ke depan ni macam ni. Ini sebagai kertas penutup dia nanti bila dah tutup. Ni satu ni kita tak dapat, tak ada idea. Mana boleh tak ada idea? Okey. Dah okay, cikgu tunggu sekejap. Inilah lakaran pertama kita ya. Okey. Dah. Kita bagi simbol dulu. Simbol. Siapa ada warna lain pun boleh guna. Okey, maksud cikgu. Ini kita bagi dia A, simbol A. Ini A.
Ini B. Dah. B. Maksud cikgu B ni yang dekat bawah tau. Maksud cikgu yang bahagian tapak bawah. B ni bahagian tapak kat bawah ni. B ya. Okay, dia masukkan B. Kita C. Okay, C dia bahagian ni. Yang memanjang ni. Melintang ni. Ini C. C1 dan C2. Okay, sekejap. Cikgu buat warna lain lah. Okay, yang ini C1. Yang ini C2. Okay. Maknanya berhadapan ni adalah C1, C2. Sebab bila kita nak potong kertas nanti, kamu kena tahu mana satu kertas C1, mana satu kertas C2, kepingan C3 mana. Okay. Last kali D ya. D1 kat sini ada dua bentuk. D1 ada dua dan D2. D1 ada satu. Dia D ni ada dua lah. D1 dan D2. C ni ada dua keping. C1 dan C2. A ni ada satu keping. B ni ada satu keping. Ini kita panggil bot lekap. Bot lekap ni kita guna untuk penutup. Sini 7 cm. Okay, maknanya dari sini ke sini 7 cm. Sini ke sini 8 cm. Tulis 8 cm. Okay, memanjang ke sini. Melintang ni. Jangan, yang ini cukup padam Yang melintang ni. Yang ini kejap. Ini melintang sini. Kat sini. Dari sini ke hujung. Dari sini sampai hujung sini. Cikgu guna komputer susah sikit. Ke sini. Ukuran dia 15 cm. Okay, ada yang kurang tak kita belum lukis? Siapa tahu apa yang kita belum lukis? Siapa tahu kita belum lukis apa? Tali dia kita belum lukis. Okay, tali kita lukis Cikgu, tali ni kita akan buat lubang kat sini nanti. Pada tali ni kita akan buat lubang. Kemudian tak semestinya sama sangat dengan cikgu Nanti cikgu ajar macam mana nak buat tali nanti. Okay, tali ni kita akan masuk lubang. Bahagian dalam kita akan simpul supaya dia tak terkeluar. Aduh, cikgu tak apa, kamu buat lagi cantik lagi dari cikgu. Kalau boleh kita ada dua tali. Satu tali depan, satu tali belakang. Supaya dia boleh angkat lebih berat lah. Masuk dalam lubang ni nanti, bahagian dalam kita akan simpul. Aduh, sorry. Okay, dah. Okay, siapa yang rasa tempat dia bising boleh off mic lah ya. Okay, dah.
Okey, boleh tak siapa yang ada kamera tu, dah siap tu, tunjuk kat kamera. Maksud cikgu tunjuk macam ni. Maksud cikgu tunjuk macam ni. Cikgu saya dah siap cikgu, contohlah. Tunjuk kat kamera siapa yang dah siap. Tengok, cikgu nak tengok lakaran. Angkat lakaran kamu, cikgu nak tengok. Okey. Siapa nak angkat lakaran dulu? Rosdina dah siap? Belum. Belum. Siapa yang dah siap? Gloria dah siap, Gloria? Sangat buruk, tak apa. Belum cikgu. Tak apa saya ini. Belum. Tak apa, ini lakaran buruk sangat cikgu. Saya pun belum. Tak apa buruk. Nanti sebab bila kita nak buat nanti pemukusan kotak tu, dia jadi cantik juga. Siapa ni? Farzana Husna. Okey, kejap-kejap Farzana Husna. Kejap Farzana. Sekejap. Cikgu nak bagi besarkan. Okey, Farzana Husna. Boleh. Cantik juga. Yang penting ukuran tu ada. Cuk, angkat lagi cikgu tengok. Angkat lagi sekejap. Angkat lagi. Okey, cikgu nak tengok. Okey, ukuran cm dah ada tepi. 8 cm, 15 cm. Okey, kalau boleh lukis bahagian ni, yang bahagian dalam. Garisan putus-putus bahagian dalam. Nampak tak? Maksud cikgu yang ni, dah cantik dah tu. Maksud cikgu yang garisan ni, Farzana. Nampak tak ni? Ni garisan putus-putus ni. Sebab garisan putus-putus tu yang akan nampak macam 3D. Itu sebab kita nak buat lukisan 3D. Okey, ada siapa lagi nak tunjuk? Cikgu, ulangi sekali gambar tu boleh tak? Apa dia? Ulangi sekali gambar tu. Tunjuk sekali lagi ke apa? Yang ni? Ya. Sebenarnya sama je dalam dalam buku teks tu. Kalau ada buku teks boleh tengok kat buku teks juga sebenarnya. Cuma cikgu nak buat sama-sama je lah. Dalam buku teks ada yang ni. Okay. Cikgu dah. Siapa? Cikgu kena tahu nama sebab cikgu nak kena pin nama. Siapa nak tunjuk? Cikgu, lagi sekali gambar tadi. Lagi sekali. Cikgu dah siap. Siapa ni dah siap tu siapa? Aina. Okey, cikgu pin Aina. Kejap. Okey, Aina kejap. Angkat tinggi sikit Aina. Bawah tu cikgu tak nampak. Oh, Aina buat 3 segi ke Aina? Okey, Aina sebenarnya Aina cuba stay ke atas kita. Tengok sambil boleh nampak tak cikgu tu lakar? Okey. Yang kamu punya ni, okey kejap. Yang ini sepatutnya sini. Kamu kena buat macam ni. Jangan gerak. Okey. Cikgu cuba buat lagi sekali Kamu tengok Aina. Boleh nampak tak Aina? Cikgu lakar untuk kamu punya ni. Boleh? Okey, kejap. Jangan gerak. Nanti cikgu tu salah. Okey. Jangan gerak sini. Okey, yang ini ke sini. Lepas tu yang ini ke sini. Jadi yang ini tolak macam ni saja pun boleh. Dia jadi 4 segi lah. Ada sikit saja tapi dah okey juga. Cuma nanti bila okey dah. Okey, terima kasih Aina. Cuma nanti bila kita nak buat dalam bentuk kotak dia nanti masih boleh lagi. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tunjuk? Azmi nak tunjuk Azmi? Azmi pula. Nazmi. Kena sebut nama siapa saat cikgu nak kena pin on gambar. Maknanya dia akan fokus pada kamu. Hilman dah siap Hilman?
Kaisara? Belum. Dah. Siapa yang dah ni? Sebut nama. Siapa nak tunjuk? Okey, Hilman nak tunjuk ya. Okey, boleh tunjuk Hilman. Buka video. Okey, angkat atas sikit Hilman, cikgu tak nampak. Atas sikit lagi. Atas sikit lagi cikgu tak nampak bahagian bawah tu. Cantik pun. Hilman lukis ke ni Hilman? Hilman kau lukis ni. Cantik sangat ni. Ha? Ya ke? Cantik sangat ni cikgu tengok. Okey, cantik Dia kena nampak bentuk dia. Nampak bentuk 4 segi tempat dia nampak sangat. Ada ukuran dia pun ada, tali semua dia semua okey. Okey, garisan dalam dia pun ada. Okey, tahniah Hilman, cantik. Okey, seterusnya. Ada yang nak tunjuk lagi? Ya. Nazmi nak tunjuk ke Nazmi? Ya. Okey. Angkat sikit. Okey, depan sikit. Ni pun cantik. Nazmi selalu buat kemas kan kat sekolah pun. Okey, 37. Tapi kenapa guna Oh, ini milimeter. Tapi ukuran dia sama ke? Okey, tak apa. Tapi nanti dah buat nanti kena ikut ukuran yang kita dah lakar ya. Okey, cantik dah. Ada penutup di semua pun ada. Okey, terima kasih. Ada siapa lagi? Alicia? Eva? Gloria nak tunjuk? Cik Sarah, cikgu tak nampak lagi. Ada siapa lagi nak tunjuk? Satu, Farzana ada. Eva nak tunjuk? Rasdina, kejap. Okey, cikgu kena besarkan nama kamu. Kejap. Sebab siapa nak tunjuk, cikgu nak dia ni. Okey. Okey, boleh tunjuk Rasdina? Sekejap. Besar pun. 10 cm, 12 cm. Okey, ini ukuran kamu sendiri ya. 10 cm, 12 cm. Yang penting melintang ni mesti sama dengan atas 10 cm. Okey, cantik Rosdina. Lurus. Garisan pun lurus guna pembaris kan? Okey. Bagus Rosdina. Okey, terima kasih. Okey, ada siapa lagi? Eva tadi kan nak tunjuk Eva? Eva. Boleh tunjuk Eva? Tengah sikit, atas sikit. Atas lagi, atas. Cikgu tak nampak bahagian bawah Eva, atas lagi. Cantik pun. Okey, 7 cm, 8 cm, 15 cm. D1, D2. Okey, bagus Eva, cantik. Okey, terima kasih. Ada siapa-siapa lagi yang lain? Gloria ada, Gloria? Nur Aira ada belum? Aira? Okey, tak apa. Okey, sekarang. Okey, yang itu dulu kita nak kerja masa. Okey, tak apa. Cikgu anggap saja yang lain semua pun dah buat. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat penilaian lakaran. Tapi untuk kotak penilaian tu cikgu dah masuk dalam Google Classroom. Semua boleh masukkan Google Classroom? Boleh. Okey, kamu tengok cara cikgu dah bagi ya. Okey, Google Classroom. Nanti cikgu nak kamu masuk dekat Google Classroom kamu. Okey, cikgu tunjuk Cikgu. Ya. Yang kuis yang cikgu bagi ada satu tu saya tak boleh buat. Masuk kamu yang dalam apa? Google Classroom ke? Okey, kejap. Masuk kamu yang Alicia dah lukis ke tadi?
Okey, maksud kamu yang ini, yang cikgu ada bagi dekat kejap S2 Kasawari pula. Sama saja 4 Kasawari ke 4 Raja Wali sama. Okey, kalau boleh nampak tak cikgu punya ni, print screen bila kamu buka ni, kamu kena tengok dekat upcoming atau kamu nak tengok dekat to do. Dekat to do ni, kamu nampaklah semua. Okey, dekat classwork tengah, dekat bentuk. Okey, yang ini. Cikgu dah assign pada 23 orang. Kamu buka yang ini. Okey, nampak tak ni? Semua ada tak yang dah buka ni? Okey, dia sama macam yang dalam ni. Nampak tak kotak ni? Dia sama. Cuma sekarang cikgu nak kamu nilai sendiri lakaran kamu. Kamu nilai sendiri lakaran tu. Dan kalau nak tambah, contoh, kalau sesuai, kamu guna ni. Okey, tengok sini. Kamu guna, ini sama macam, kalau dekat kertas, kalau dekat handphone, tak dapat buka lah. Okey, siapa yang boleh buka, buat yang kat sini. Siapa yang tak boleh buka, terpaksa buat dalam buku kerja, kotak semua ni. Siapa yang boleh buka, cikgu nak kamu guna yang ni. Ni, maknanya kalau sesuai, kena klik sini warna sesuai. Kalau sini tak sesuai, contohlah, ini contoh sahaja. Okey, lepas tu kalau kamu rasa benda tu ada lagi nak tambah, insert below, boleh tambah lagi. Contoh, ketinggian. Ketinggian dia sesuai ke tak? Kejap. Bentuk. Jangan bentuk. Ketinggian. Kotak. Okey, sesuai ke tak sesuai? Kalau tak sesuai, contohnya perlu lebih ditinggikan lagi ataupun perlu rendahkan lagi ataupun pulang kamu. Boleh tambah. Okey, cuba buat sekarang. Okey, siapa yang boleh buat dekat Google Classroom, cuba buat. Siapa yang belum, tak apa. Okey, nanti baru buat. Itu kita cikgu anggap sebagai kerja rumah lah. Nanti kamu buat ke lakaran kedua. Okey, lakaran kedua, cikgu benarkan kamu, kalau dalam lakaran kamu yang pertama ni, kamu tak ubah ketinggian dia, tak ubah kepada besar dia, tak ada apa-apa nak ubah, cikgu benarkan kamu lukis kat tempat yang sama, tapi kalau boleh lukis yang lain, sama juga. Apa perubahan penambahbaikan yang kamu buat? Contohnya dari segi corak. Dari segi corak, contoh cikgu saya nak tambah corak, kat sini saya nak tambah corak ni, dekat pemukusan saya supaya lebih menarik, saya nak buat ni. Corak macam ni kat sini. Contoh. Okey, boleh Contoh, kamu nak tambah corak dia. Okey, kat sini contoh kamu nak tambah corak kat sini macam ni. Untuk kotak kedua pun cikgu benarkan kamu colourkan Contoh kamu nak colour pun boleh, tak nak. Kat sini cikgu saya nak warna ni cikgu. Contoh. Okey. Selepas penambahbaikan kotak yang kedua. Okey. Kemudian last kali kamu kena buat yang ni. Bahan ni. Nampak tak dia punya lakaran kali kedua dia? Lakaran kali kedua dia ni. Ini
lakaran kali kedua dan ada satu lagi kamu kena buat dekat ke buku kamu mengira kos bahan. 3 keping berapa? Gam dengan tali. Kena belajar mulai sekarang pandai mengira kos. Kena pandai kira kos bahan sebab kemungkinan besar sebenarnya salah satu tujuan objektif dia nak kita kira bahan ni, dia nak lahirkan usahawan kecil. Biar daripada kecil kita dah pandai kira kos. Jadi apa pun kita buat, kita bukan main hantam kromok walaupun bukan kita yang cari duit. Kita bukan murid-murid yang cari duit, tapi kita kena belajar guna kos. Biar kos dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah tak apa, tapi biar berkualiti lah nanti. Okey, macam sini. Perubahan yang dia buat, dia tambah corak, kemudian dia tambah lubang. Tujuan dia tambah lubang untuk supaya ada ruang udara untuk bahan dia tu. Okey. Okey, yang ini cikgu tak akan buat tau. Ini kamu kena buat sendiri. Okey. Cikgu cuma ajar lakaran pertama sahaja. Kemudian penilaian tu siapa yang nak buat dalam Google Classroom boleh, siapa nak buat dalam buku boleh. Minggu depan cikgu nak kamu kotak yang dah siap tu, kamu akan present. Present sambil bercakap Maksud cikgu nak kamu present. Boleh faham? Yang ini. Okey, kalau kamu perasan tak budak ni? Kotak dia ada siapa yang nak letak stiker apa semua terpulang. Ni, nampak tak? Warna dia kan cantik. Nanti kamu tengok kat buku teks. Kamu buat minggu depan kita buat kelas. Cikgu nak kamu bentangkan hasil kerja kamu, hasil pembungkusan. Dan bentang kamu tu cikgu akan tengoklah nilai untuk pembahagian markah. Untuk cikgu bagi markah sekali. Lepas tu kita buat ni, reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan ni kamu boleh buat sendiri nanti kat rumah lah. Minggu akan lagi satu. Dan seterusnya kita akan mula belajar ni, pengatur caraan. Pengatur caraan ni lebih kurang macam buat animasi lah, ya, animasi. Ni. Kita akan belajar. Jadi maknanya kita akan belajar tinggal 2 sahaja lagi. Pembungkusan makanan dengan reka bentuk makanan, hiasan makanan semua. Dan juga lepas tu kita akan masuk pada animasi. Kalau boleh cikgu nak buat setiap minggu sampai ujung tahun, harap-harap kita boleh habiskan silibus. Mana-mana yang dapat lah. Yang tak dapat masuk kita bagi je lah video rakaman kita. Okey, Eva dah hantar. Cikgu tengok sekejap, kita tengok sekejap. Contoh yang Eva buat. Mana tahu ada yang nak buat sebagai ni. Sekejap. Eva, kamu dah klik turn in ke? Okey, Eva, kamu kena klik turn in kat sini tau. Ada satu perkataan turn in kat sini. Ada tak? Tapi cikgu punya tak ada. Sebab cikgu tak payah hantar. Dekat sini. Dia ada satu button turn in kat sini. Dah. Okey, mungkin belum masuk lagi sebab ni. Okey, kita dah habis masa. Okey, ingat sekali lagi. Cikgu nak ingatkan lagi sekali. Cikgu ulang sekali lagi. Benda yang kamu kena buat ada 3. Okey, yang pertama kamu kena buat lakaran penilaian. Kemudian kamu lukis lakaran penilaian. Kemudian kamu lukis dia punya lakaran kedua selepas penambahbaikan. Ingat, penting sekali juga kira kos. Mengira kos. Kos kamu. Mesti ada kos. Contoh, cikgu saya tak payah kos pun, saya guna kotak je cikgu. Anggarkan sahaja kos tu berapa. Walaupun kamu tak beli, kamu anggarkan sahaja. Agak-agaknya kalau kamu beli kotak tu, agak-agak berapa? Mungkin orang jual 10 sen, 20 sen. Okey, anggarkan sahaja. Mesti ada kos. Okey, anggaran kos sahaja. Kemudian kamu buat kotak tu, ada masa sampai minggu depan. Minggu depan kita akan present. Seorang-seorang cikgu nak, kalau boleh guna telefon pun tak apa, yang ada kamera. Ada kamera, kamu kena bercakap.
dan tunjukkan kotak pembungkusan kamu. Pastikan betul-betul tunjuk, terangkan kat cikgu dan kamu kena minta cikgu, kamu kena cakap banyak supaya cikgu boleh bagi markah banyak. Kenapa kamu punya pembungkusan makanan tu cantik? Kenapa layak dapat markah tinggi? Contohnya macam tu ya. Kamu kena bodek cikgu lah contohnya masa pembentangan tu. Okey. Siapa? Okey, dah. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Rakaman ni cikgu akan masukkan dalam YouTube nanti. Kemudian link dia cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Okey. Dalam WhatsApp tu nanti kamu boleh klik lah link tu kalau kamu nak tengok lagi sebagai rujukan dan juga untuk kelas yang lain. Atau kamu lupa apa yang cikgu suruh. Selepas daripada itu, kalau ada sempat lagi minggu depan, lepas pembentangan, kita masuk sikit untuk reka bentuk makanan, hiasan. Jadi projek kedua nanti, kamu menghias makanan pula. Daripada hiasan makanan tu yang cikgu bagi markah. Nanti dah ambil markah hiasan makanan, kamu makanlah pula makanan tu. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari.